Terima kasih. Jawapan yang sangat meyakinkan dan insya-Allah dapat dilaksanakan. Oh, Ibu Musa ada ke? Oh, tak siapa juga oleh ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan Moderator, YB Datuk Usam dan juga YB Datuk Saifuddin. Insya-Allah Datuk. Nama saya Nick Hanifuddin, Facebook Nick Hanifuddin. Soalan saya cukup mudah dan mana-mana ahli panel yang rasa boleh jawab, dipersilakanlah. Okey, kita semua sedia maklum bahawa internet merupakan satu media yang amat berkesan pada ketika ini. Di mana kita tengok internet ni telah digunakan oleh pihak PR sendiri sewaktu pilihan raya tahun 2008 secara berkesan dan menunjukkan satu kejayaan lah. Jadi dalam manifesto pilihan raya pada tahun 2008 menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat akan menyediakan perkhidmatan Wi-Fi percuma kepada negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat sekiranya mereka berjaya. Dan sehingga pada hari ini, tahun 2011, negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat ini masih belum, sehingga pengetahuan saya lah, masih belum lagi menyediakan perkhidmatan Wi-Fi percuma ini kepada di negeri-negeri yang ditadbir oleh mereka. Sedangkan kita semua sedia maklum bahawa kebanyakan pengundi-pengundi di kawasan bandar mungkin tidak ada masalah untuk mendapat maklumat-maklumat daripada Pro Pakatan Rakyat, Malaysia Kini, Facebook, bloggers, tak ada masalah. Tapi bagaimana dengan pengundi-pengundi luar bandar, kampung-kampung, felda-felda? Sedangkan kalau kita lihat senario inilah yang menyebabkan Pakatan Rakyat kalah di Sarawak pada baru-baru ini. Orang Cina di bandar-bandar datang memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat, tetapi setelah pilihan raya berlaku, mereka kalah di Sarawak disebabkan oleh pengundi luar bandar. Jadi saya mintalah ahli panel beritahu, dan sekiranya ada masalah untuk mengadakan Wi-Fi cuma ini, apakah masalah-masalahnya? Dan kenapakah masalah ini tidak difikirkan terlebih dahulu sebelum dibuat manifesto pada tahun 2008 dahulu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Syauqi, mangsa rasuah Kerajaan Barisan Nasional. Saya mengendalikan Facebook Kondi Kelantan Peka, Sayang PDRM, dan juga blog Pengundi Kelantan Peka. Okay, yang saya nak marah pada malam ni, apabila Datuk Usyam bertanyakan boleh tak kita menang, yang menjawab adalah orang yang berumurnya 53 tahun. Yang bila saya tanya dia, janggut dia pun beruban. Di mana anak-anak muda yang ada depan kita semua ni? Saya rasa pelik. Di mana kegairahan anak muda yang sepatutnya boleh bertempik, boleh meneriakkan suara bahawa kita boleh menang, tapi yang menjawab dengan lawangan yang kuat adalah pakcik tua, berserban, janggutnya beruban dan umurnya 53 tahun. Dan saya memang meluat tengok anak-anak muda yang kebanyakan datang dengan tersengih-sengih dan datang hanya untuk memenuhkan kerusi dewan ini. Ini cabaran saya kepada anak-anak muda di Kelantan. Itu satu. Yang kedua, apabila saya tengok siapakah kepimpinan anak muda yang dilahirkan oleh Parti Islam Se-Malaysia, saya rasa agak sinis melihat kepimpinan pemuda yang ada dalam Parti Islam Se-Malaysia. Saya pergi ke program hari raya yang dianjurkan oleh pemuda PAS. Saya tengok apa yang dibual bicarakan oleh anggota-anggota Dewan Pemuda PAS. Mereka berbual berkenaan dengan pembelian iPad, iPhone. Mereka tidak membincangkan soal mangsa-mangsa PTPTN anak-anak muda. Mereka tidak membincangkan soal kesukaran kehidupan anak-anak muda yang ingin berkahwin. Dan saya merasakan kepimpinan pemuda PAS sekarang ini sangat jauh dengan permasalahan dan gelojak jiwa anak muda di Kelantan. Dan saya rasa malu kepimpinan pemuda PAS ini dipimpin oleh orang yang semacam Ustaz Nasruddin Tantawi, tidak dipimpin oleh orang yang berkaliber macam Khairi Jamaluddin, tidak dipimpin oleh Anthony Locke yang memimpin DAP.
Dan saya rasa amat malu dan saya rasa sangat terhina. Pimpinan Islam pemuda dipimpin oleh orang yang semacam Ustaz Nasaruddin Tantawi, minta maaf. Okay. Kemudian apabila Datuk Syam menyebut berkaitan dengan tuntutan royalty, hari ini saya ingin membuat satu operasi projek meletak menegakkan bendera Kelantan di pelantar minyak dengan menaiki keno ataupun perahu kecil, kayak. Dan saya mencabar mana-mana ada, kalau ada 5 anak muda ataupun 10 anak muda di Kelantan yang boleh bersama saya untuk kita sama-sama menaiki keno, kita pacak bendera Kelantan di pelantar minyak. Sebelum itu kita akan adakan kelas bendera Kelantan. Bagaimana bendera Kelantan ini menjadi simbol kepada perjuangan anak-anak negeri Kelantan. Dan kita juga akan buat hubungan dengan pihak Greenpeace dan juga pihak-pihak wartawan antarabangsa untuk tarik perhatian bahawa kita benar-benar menuntut supaya royalty ini dikembalikan kepada rakyat Kelantan. Dan juga saya mahukan supaya sebelum kita meletakkan bendera Kelantan di pelantar minyak, kita akan bertemu dengan mangsa-mangsa rasuah Kerajaan Barisan Nasional. Kita akan bertemu dengan mangsa-mangsa rakyat yang dinafikan agihan royalty minyak. Dan apabila kita berjaya mengumpulkan kes-kes ini, kita akan jadikan itu sebagai semangat perjuangan kita bagi meletakkan bendera Kelantan di pelantar minyak. Okey, yang ketiga ataupun keempat? Keempat, saya nak ketawa bila melihat bahawa Kota Baru ini diisytiharkan sebagai kota bandaraya Islam. Sebabnya apabila setiap kali dalam jarak 5 hingga 10 km kita berpusing di sekitar bandar Kota Baru, yang kita akan dapat lihat dan kita dapat bau adalah sampah sarap yang tingginya 1 hingga 2 meter tingginya. Yang kita dapat bau adalah bau sampah sarap yang gagal dikutip oleh Majlis Perbandaran Kota Baru, yang saya rasakan bahawa anak muda perlu diberi peluang untuk mengkritik apakah ahli Majlis Perbandaran Kota Baru ini benar-benar berjaya menjalankan fungsi mereka sebagai ahli majlis bagi memastikan bandaraya kita adalah bandaraya yang sangat bersih. Dan saya rasa sangat malu apabila selama kita memerintah selama 20 tahun pemerintahan Islam, kita masih gagal menjadikan Kota Baru sebagai bandaraya paling bersih di dalam Malaysia. Kita masih gagal menjadikan Sungai Kelantan adalah sungai paling bersih di Malaysia. Itu saya rasa sangat memalukan bagi pihak kerajaan negeri. Sekian. Terima kasih. Muslimat ada? Tak ada Muslimat? Adik ni rambut panjang pun tidak Muslimat ni. Pakai sokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari raya pada semua. Okey, intro dulu Intro dulu. Nak kecek pasal bola sepak. Nama dulu. Wan Izani. Wan Izani. Okey, Facebook pun Wan Izani. Okey. Pakatan memerintah 4 buah negeri. Okey. 2 pasukan bola dikawal sepenuhnya oleh kerajaan negeri, iaitu Selangor dan Kedah. Pulau Pinang dan Kelantan dia swastakan. Okey. Soalan saya ni nak tanya pada, sebab kita tengok Red Warrior sekarang ni semakin hebatlah. Okey, tapi bila kita swastakan bagi pada Datuk Anwar Musa ni, seolah-olah dia mempolitikkan bola. Contohnya masa menang Piala Malaysia, dia arak piala tu pada kempen galas. Okey. So soalan saya nak tanya, adakah kerajaan negeri berniat untuk mengambil alih balik pengurusan bola sepak Kelantan daripada terus dipolitikkan oleh Anwar Musa, dan juga bagi pada orang hak betul-betul orang boleh uruskan bola lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuraidi. Facebook nama Eddie Gondo, fanpage The Yellow Boutique. Eddie Gondol. Ya. Oh, tu pakai topi tu. Okey. Pertama soalan saya kepada saudara Saifuddin. Saya kira jawapan saudara Saifuddin tu terlampau bercorak gerak kerja ketika pilihan raya. Tapi kita tak nampak pun PKR
ketika bukan musim pilihan raya kan. So saya rasa curiga lah apa sebenarnya tindakan PKR dari peringkat cawangan, macam menambah ahli, rekrut ahli ke apa, semua aktiviti agak-agak di kawasan lokal saya tak nampak. Orang Kelantan ke ni? Tak, saya orang Perak. Okey. Itu soalan untuk saudara Saifuddin. Untuk Dato' Husam pula, saya terbaca berita dalam Malaysia kini pasal apa, penjualan gula saya rasa ada 3 barang, gula, gandum dan satu lagi saya tak ingat, yang lebih murah di negeri Kelantan pada bulan puasa. So saya nak tahu apa mekanisme sebenarnya yang membolehkan penjualan gula itu, penjualan barang tu dijual secara murah di Kelantan. Dan saya rasa kalau boleh dibuat di Kelantan, mungkin boleh buat di negara-negara PR yang lain, sebab isu ni bersangkut paut dengan isu kita punya periuk nasi, hari-hari punya isu. Kalau kita boleh tangani, confirm undi tu kan. So dari situ saya nak tahulah sebenarnya apa tindakan atau apa update-nya, sebab saya tak dapat berita seterusnya. Dan suka saya naikkan isu pasal leader terutama dari PAS yang buat blog. Saya tak nampak mana-mana leader yang boleh ulas isu ekonomi secara detailing, maksud saya secara detail dan mudah difahami oleh rakyat kan. Sebab saya tengok semua macam, kalau saya baca internet, saya terpaksa rujuk pada, untuk isu ekonomi saya terpaksa rujuk pada Sat Mongkol 47 macam tu kan. Sedangkan dia blogger UMNO kan, dan blogger UMNO dan pemimpin kawasan dia lah. So saya minta lah mana-mana blogger, pemimpin PAS yang bersifat blogger, cuba naikkan isu yang menjadi kita cakap prinsip ekonomi PAS. Apa prinsip ekonomi PAS? Apa PAS akan bawa dari segi ekonomi, dari segi ekonomi luar? Sebab kita tahu sekarang ni Malaysia kita punya pengeksport terbesar ialah Amerika. So apa pendirian PAS, sedangkan PAS menganggap Amerika sebagai, mungkin saya kata, musuh juga kan. So kita nak jelas benda tu, sebab isu ni mungkin ada kalangan yang tak peduli, tapi ada kalangan yang peduli pasal isu ni, pasal isu ekonomi, polisi, pendirian PAS selepas memerintah nanti macam mana kan, sebelum kita nak bagi undi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan lagi, last, kerana kita Muslimat ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhukum fil Islam, Wanji Wan Husin, ataupun Wanji. Sekali berkapi ya. Facebook Wanji At-Ta'addudi. Dulu Datuk Bentara Derhaka. Sorry kita anti monarki. Baik, isu sekarang pilihan raya. Kalau kita tengok sejarah di India, di sana ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dia tak bertanding pilihan raya, tapi dia round satu India untuk nak dapatkan kerajaan. Alhamdulillah. Serupa juga di Tunisia. Ini yang dilakukan oleh Rashid Ghannouchi. Dia tak bertanding pilihan raya, tapi dia dilihat sebagai satu tokoh yang dicontohi. Dan kita dapat lihat antara kejayaan kita dalam pilihan raya yang lepas adalah satu karakter yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia round Malaysia, dan di situ ramai orang menganggap tindakan Pak Lah keluarkan Anwar Ibrahim daripada penjara adalah satu tindakan yang silap, sebab dia boleh round Malaysia, menyebabkan banyak negeri yang kita boleh ambil. Dan anda tengok pada pilihan raya pada kali ini agak berlainan, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dia jaga dia punya parlimen Matampau, dan kita dah tak ada satu tokoh yang boleh round Malaysia. Jadi anda cadangkan satu tokoh yang boleh round Malaysia dan tak bertanding pilihan raya. Orang tersebut adalah Tok Guru Nik Aziz. Dia round Malaysia, dia tak percaya bertanding pilihan raya, dan dia tidak perlu jadi menteri besar di masa akan datang. Kita calonkan orang lain sebagai menteri besar akan datang, insya-Allah. Anda rasa tak ada masalah. Pimpinan ulama, kalau kita nak orang muda pun, kalau kita nak orang muda, Sabayaki ada.
Ustaz Barki, dia tak tok guru pun, dia anak tok guru. Silap tamo tu. Aku bawa amat gini. Itu contoh kan. Kalau orang lain tu terpulang lah. Dan anda rasa benda tu kita perlu lakukan lah. Satu. Soalan. Tak ada cadangan. Soalan. Yang kedua, kalau kita baca sejarah Cina. Sejarah Cina kita tengok di antara Liu Bei dengan Kong Ming. Liu Bei ni dia bertemu Three Kingdom, 3 pertemuan kerajaan. Kalau baca sejarah Liu Bei ni tak pernah menang dalam peperangan. Dia selalu kalah. Walhal dia mempunyai panglima-panglima yang hebat. Tapi bila datang seorang tokoh yang bernama Kong Ming, pakar strategi, duduk dalam tim dia, pada masa tu kita dapat lihat Liu Bei ni jarang kalah dalam peperangan. Sebab apa? Sebab dia buat satu plan strategi perang yang menyebabkan orang yang duduk di belakang dia berkeyakinan dengan apa yang dilakukan oleh Liu Bei, iaitu dirancang oleh Kong Ming pada masa tu. Jadi anda nak timbulkan di sini tentang royalty minyak. Minyak ni kita tengok dia punya apa yang kita akan dapat, yang macam Datuk Usam sebut tadi, dengan duit yang banyak kita boleh jadikan Kelantan sebuah negeri yang lebih hebat daripada negeri yang lain. Jadi duit yang kita dapat, cuba kita buat satu plan ataupun kita buat satu kerangka. Duit ini disalurkan kepada siapa? Kepada rakyat ni, rakyat tu, orang miskin, orang perempuan, ibu tunggal, bla 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 bla. Anda rasa kalau kita berjaya buat yang ni, kita yakin insya-Allah inilah satu keyakinan rakyat akan beri undi kepada kita. Sebab contoh, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz kena sebut sirah Nabi. Dalam sirah Nabi, kalau kita baca masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke Mekah, dalam sejarah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. 6 Hijriah berlaku Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah 6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah boleh masuk ke Mekah untuk melakukan Umratul Qada. Itu pun tak lama, 3 hari. Kafir kedekut baik masa itulah, tak bagi. Cumanya masa Nabi SAW turun daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah untuk melakukan Umratul Qada, Nabi SAW arahkan para sahabat bawa segala harta, benda, makanan. Kita pergi ke Mekah, dalam masa 3 hari kita melakukan ibadat, tapi kita bagi juga makanan-makanan ni ataupun duit-duit ni kepada orang miskin dan juga kepada orang-orang yang berhutang. Dan rupa-rupa dalam 3 hari sahaja Nabi Muhammad arahkan para sahabat lakukan tindakan sedemikian, menyebabkan rakyat Mekah itu sendiri merasakan terlalu rugi dia orang buang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah rakyat Mekah. Dan akhir sekali dia orang tertunggu-tunggu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlakulah satu sejarah yang cukup besar, iaitu pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Jadi anda nampak benda ni yang perlu kita lakukan. Apa dia? Royalty minyak, duit yang banyak, kita tunjuk, rangkakan apa yang kita akan bagi pada rakyat. Anda yakin pada kali ini insya-Allah kita akan menang solid di Kelantan seperti yang ditarget oleh Datuk Usam tadi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan, dan itu adalah yang terakhir pada malam ini. Dan saya akan jemput YB Saifuddin untuk menjawab beberapa soalan yang telah dikemukakan dan sedikit makluman terkini mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga turun dan juga sebagai ucapan penggulungan pada malam. Silakan. Pengerusi, rakan-rakan yang bertanya, sedang hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah. Saudara Nick bertanyakan tentang manifesto 2008 yang mengemukakan tawaran untuk mengadakan perkhidmatan wifi internet percuma. Kenapa di negeri-negeri yang keadilan dah jadi kerajaan, pakatan dah jadi kerajaan, tak dapat laksanakan? Cuma setakat ini Pulau Pinang sahaja yang berjaya melaksanakan, tiada di Kelantan, tiada di Selangor dan juga tiada di Kedah. Itu saya akui. Dan tegurannya tadi ialah kalau tiada penelitian dan kesungguhan untuk laksanakan, kenapa mesti memasukkannya? Saya agak pandangan itu. Cuma disebut tadi kasus di Sarawak kerana tak adanya keupayaan menguasai internet, maka kita kalah. Ada 2 kes terpencil, barangkali saya nak berkongsi dengan saudara Nick dan rakan-rakan yang lain. Keadilan menang di Bakallalan dan juga di Krian. Ketua Keadilan di Sarawak, Barubian, seorang peguam NCR, Tanah Adat yang cukup popular, menang di Bakallalan. Dan Bakallalan tu tak ada akses telefon mudah alih pun tak ada.
pengundi dia ada 6,000 orang. Kawasan dia seluas Parlimen Macang campur Parlimen Kuala Krai. 6,000 pengundi. Dan saluran utama penduduk di situ ialah saluran Astro yang boleh mereka ikuti RTM dan semua media mainstream. Ya, media alternatif zero. Tapi di situ kita menang juga. Itu saya sebut kes terpencil. Tak semua kawasan seunik itu. Kawasan kedua ialah Krian dalam Parlimen Sarike. Ya, dia ada 2 don, salah satunya Krian dalam bertanding di situ, dan calon kita yang menang itu adalah saudara Ali Biju. Namanya Melayu, ya, namanya tapi dia adalah seorang usahawan, punya kilang industri oil and gas dengan pekerja saja sudah 2,000 orang lebih. Jadi di daftar pekerja dia saja dia menang. Dia menang majoriti 3,000 lebih. Ya. Jadi kes-kes terpencil ini semacam membetulkan balik tanggapan bahawa nak reach out kepada pengundi muda mestilah saluran internet. Dalam kes Sarawak tak semuanya applicable. Tapi ada kes-kes yang unik macam ini, pedalaman tak ada akses salian telefon muda alih yang meluas, tetapi masih boleh menang kerana pilihan raya di Malaysia ni sifatnya sangat konstituensi base. Dia kenal orang, dia dekati orang, dan dia perkenalkan gerak kerja lebih awal. Kawan-kawan dah. Seorang lagi calon keadilan ialah di kawasan Bandar, iaitu saudara Chi Hao, seorang peguam hak asasi juga. 3 kursi ini. Jadi 2 tadi teguran yang diberi oleh saudara Nick, saya ambil maklum. Sekurang-kurangnya saya boleh sampaikan bahawa manifesto mesti berupa suatu komitmen yang boleh kita laksanakan. Ya. Uniknya kumpulan audiens malam ini ialah daripada kes bola, manifesto pilihan raya, sampailah kepada rule of law. Ini hebat. Wan Izani tadi pada dia bola. Ya, bola penting. Ini unik audiens kita malam ini. Ya. Itu belum masuk Profesor Buasan dengan dramatis yang saya kemari saudara Mustafa Kamal. Ya, saya tak sempat sembang dengan dia lebih tadi. Sebab dia kalau berlakon mesti jadi orang baik aja, orang kaya dan orang baik. Ya, saya nak tengok dia berlakon jadi krup pula sekali. Tapi tak kena pasal air muka dia tu orang baik dah. Jadi tak boleh jadi krup. Ya. Baik. Walaupun khusus pasal Kelantan, ya. Tapi saya tengok apabila bola Kelantan makin naik bila Tan Sri Anwar jaga, ini satu pengkhususan tugas yang menarik. Ya, maknanya kalau masa dia pegang pengurusi perhubungan UMNO Kelantan, dia tak boleh ambil kuasa politik negeri, tak boleh pindah, tak boleh ambil. Ya, dia tak cemerlang. Dia tahun 90 dulu, masa Dr. Mahathir lepas kalah, Dr. Mahathir jadi ketua UMNO Kelantan, Datuk Anwar nanti jadi senator, terus jadi menteri belia. Pun bola Kelantan tak boleh naik lagi. Dia satu kaki politik, satu kaki jaga sukan, tak boleh naikkan bola Kelantan. Rupanya bila dia tumpu pada bola, Kelantan naik bola. Jadi pengkhususan itu saya ingat wajar kita teruskan supaya dia tak campur bab politik, dia jaga bola aja. Kita kempen pemuda, cara politik serah Tok Guru, bola serah Tok Nur Musa. Saya setuju tadi pandangan Wak Izani bahawa insiden di Galas itu tak sepatutnya berlaku, tapi itulah resam politik dan sukan kita. Ya, bila Koo Keng Kiat dan juga pasangannya Tan Boon Hiong menang All England, lepas tu berlaku pilihan raya di Melaka. Di Melaka. Masa tu peak Koo Keng Kiat dan Tan Boon Hiong. All England menang, lepas tu Piala Grand Prix yang lain menang, habis. Pasangan Korea kalah, pasangan China kalah, pasangan Indonesia kalah. Peak dia punya tu. Kemudian buat turun kempen. Lepas tu tak menang buat tu baru ni. Sampai sekarang jatuh tak naik-naik. Sampai sekarang. Baru ni World Cup pun kalah juga dengan quarter final. Tak boleh pergi dah. Ya, jadi bola dan politik itu terlalu digunakan untuk sukan dan politik terlalu digunakan untuk dapat mileage tu. Dan itu tak menjadi dalam konteks kita ni, ya. Saudara Eddie Gondol dari Perak, dia kata gerak kerja PKR itu tak terasa di bawah, tak seperti mana yang saya sebutkan. Ya,
keadilan ini daripada 60 lebih kawasan parlimen yang kita tandingi. Sekarang kita selesai lakukan beberapa segmentasi. Kawasan yang dulunya menang, kawasan yang dulu kalah tapi marginal. Alostar 100 undi kalah, Lumut 200 undi kalah. Di Melaka ada satu kawasan yang kita bertanding, parlimen kalah dengan 900 undi. Okay. Ada kawasan yang kita kalah 7,000, 8,000 undi. Dengan 2-3 bulan dekat pilihan raya, gerak kerja tertumpu kepada kawasan yang kita anggap winnable, keupayaan mampu menang. Ya. Apa maksud gerak kerja pilihan raya? Gerak kerja pilihan raya umumnya ialah gerakan untuk mendaftar pemilih. Bila saya sebut itu, saya andaikan tak ada dalam kawasan, dalam pendengar kita ni yang belum daftar sebagai pemilih. Dalam keluarga dia, kalau ada anak yang umur 21 tahun, tak ada yang belum berdaftar sebagai pemilih. Ya, sebab itulah bila Datuk Usam tanya, jawapan itu ada pada kita. Perkara paling asas sekali, sudahkah kita buat? Keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dalam gerakan daftar pemilih yang dibuat secara bersama oleh Sekretariat Pakatan Rakyat yang dah berlangsung. Sebab itu saudara tengok bila dipamerkan, lonjakan itu tinggi, ya, kerana ada usaha yang tersusun yang kita buat, ya. Dan saya akui oleh kerana penumpuan itu diberikan, walaupun betul keadilan bertanding di mana? Mersing, di mana? Kota Tinggi, di mana? Pengerang, Johor. Kerana margin kita kalah itu terlalu luas. Tumpuan di sana agak kurang berbanding kawasan yang menjadi tumpuan kita sekarang, seperti Alostar yang dulunya kita cuma kalah dengan 100 undi. Itu bukan bermakna Wangsa Maju yang dulu kita menang 100 undi kita anggap sebagai kawasan selamat. Jadi gerak kerja itu berlaku melalui program penerangan yang berterusan, dan gerak kerja menguji siap siaga jentera itu berjalan. Kalau itu belum dirasai sepenuhnya, barangkali saya perlu menerima lebih maklum balas daripada saudara Eddie kawasan yang dimaksudkan, ya. Pada masa yang sama, audit yang dibuat oleh parti ke atas kawasan-kawasan ini sedang berlaku, ya. Audit yang mengukur petunjuk-petunjuk tahap siap siaga. Sebab itulah saya hargai pandangan Datuk Usam bahawa sikap yang harus ada ialah kemenangan bersama, dan itulah yang dibuat dalam konteks Parti Keadilan pada tahun 2008. Kawasan Sungai Siput itu yang bertanding bukan calon keadilan. Yang bertanding ialah Dr. Jayakumar yang baru ni ditahan di bawah ordinan darurat. Kalau keadilan itu bersikap tamak nak lawan Sami Velu tahun 2008, Jayakumar, kamu bukannya Parti Keadilan. Dalam rundingan antara parti, 3 parti, PAS, Keadilan dan DAP, kawasan ini milik keadilan. Tapi kerana kita tahu Jayakumar telah buat gerak kerja lama di situ, maka dialah yang paling layak untuk bertanding lawan Sami Velu. Dan itulah yang kita buat. Dr. Nasir Hashim di kawasan Damansara, ya, satu kawasan di Damansara, saya terlupa nama Dewan Undangan Negerinya. Dia adalah aktivis Parti Sosialis Malaysia. Ketika rundingan antara PAS, Keadilan dan DAP Selangor, sit itu adalah sit keadilan. Tapi kerana kita rasa calon keadilan sekalipun tak ada yang menyamai ketokohan Dr. Nasir Hashim, aktivis yang sudah lama. Dr. Nasir lah yang kita bekalkan lambang Parti Keadilan untuk kalahkan Barisan Nasional. Di Semenyih, Setiausaha Agung Parti Sosialis, Saudara Aru, asal pilihan raya, asal demonstrasi dialah di depan. Asal demonstrasi dia di depan. Dan di Semenyih, dialah yang bertanding atas tiket Parti Keadilan. Keterbukaan itu membuahkan hasil, dan saya tak nampak halangan jika winnability factors ini kita ambil kira dalam konteks kemenangan bersama. Saudara Eddie itu juga menyebut mengenai kurangnya maklumat mengenai pendirian Pakatan Rakyat, PAS, khususnya disebut dalam soalan tadi mengenai isu-isu ekonomi, ya. Saya suka menganjurkan bahawa saya juga sering membaca Samongkol, bekas adun di Parlimen Pekan itu ketika dulu, satu penggal 2004, banyak menulis pandangannya. Tapi kalau boleh saya berkongsi di ruang ini, pendirian baik Pakatan Rakyat ataupun keadilan dalam isu-isu ekonomi, isu subsidi, isu beasiswa, ya. Kita jangan lupa
pengumuman Perdana Menteri beberapa bulan dulu. Ya, beasiswa ini hanya diberi setelah tempat di universiti diperolehi dulu. Dapat tempat di Oxford, dapat tempat di Cambridge, dapat tempat di Hull, dapat tempat di Cornell University, baru beasiswa akan diberi pada masa akan datang. Polisi ini tak memungkinkan anak orang Melayu di kampung akan mendapat peluang ini. Ya, pendirian kita tentang isu ini sudah pun kita jelaskan dalam laman blog Datuk Seri Anwar, dalam laman blog pengarah strategik Saudara Rafizi Ramli, seorang senior manager yang paling muda dalam Petronas, yang kita minta dia tinggalkan Petronas untuk sepenuh masa dalam parti. Kita berikan peranan besar untuk mengolah pendirian kita dan menghimpun rangkaian pakar-pakar ekonomi yang kita buat dialog secara berterusan hampir saban bulan. Pendirian mengenai isu-isu ekonomi, isu-isu perumahan, jawapan kita terhadap peningkatan kos kehidupan. Sebab itu bila kita tawarkan kepada rakyat mengenai buku jingga, reaksi paling pertama yang paling awal datang daripada Datuk Mahani, Ketua Pengarah ISIS. Kemudian RTM forumkan. RTM terpaksa membuat satu forum untuk memberi peluang pada Dr. Mahani memberikan pandangan kerajaan terhadap tawaran kita dalam buku jingga. Dan kita menghantar Rafizi Ramli sebagai panelis, seorang anak muda yang baru umur 30 tahun. EPU, Jabatan Perdana Menteri, bekerja untuk cuba melakukan rebuttals terhadap tawaran-tawaran kita. Dan akhirnya satu demi satu kerajaan terpaksa memberi reaksi terhadap apa yang kita olah sebagai tawaran buku jingga. Pendirian kita terhadap isu tol misalnya, kerajaan terpaksa memberikan jawapan. Tawaran kita terhadap kenaikan allowance para pendidik, kerajaan terpaksa memberi respon. Yang terbaru ialah pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah. Bajet Datuk Najib pada 7 Oktober khusus akan memberikan jawapan kerajaan terhadap isu ini. Ini kita nyatakan dengan terang mengenai mekanisme membantu kelompok rakyat berpendapatan RM3,000 ke bawah dalam buku jingga kita. Begitu juga pendirian kita tentang penjualan ESO kepada San Miguel, syarikat daripada Filipina. Kenapa tak diberikan kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera? Apakah ada tujuan lain? Pendirian-pendirian kita terhadap isu ekonomi ini dimuat dalam laman-laman blog pimpinan utama parti. Ini boleh menjadi maklumat tambahan barangkali kepada saudara Eddie yang tadinya membangkitkan soalan. Wan G tadi bangkitkan soal cadangan bahawa pilihan raya yang lepas kerana diadakan pada bulan April, Datuk Seri Anwar belum melepasi tempoh 5 tahun selepas daripada hukuman, maka dia tak layak bertanding. Ya. Oleh itu dia mampu untuk pusing satu Malaysia, dan itu dianggap sebagai satu kesilapan Pak Lah kerana mengadakan pilihan raya lebih awal. Tapi sekarang Datuk Seri Anwar sudah pun ada kawasan dan maka itu mengikat atau menghadkan pergerakannya, lalu dikemukakan cadangan untuk Tuan Guru mengambil peranan itu. Saya nak sebut ya, bahawa memang faktor 99, faktor 2004 dalam konteks parti keadilan, faktor ini, faktor Anwar sangat dekat. Tahun 99 umur parti keadilan 7 bulan, buat parti bulan 4, pilihan raya bulan 11 tahun 99. Menang 5 parlimen, 5 Dewan Negeri, menang Kota Baru, menang Peringat, menang Tanah Merah, menang Kemaman, menang Permatang Pauh, dan 5 Dewan Negeri ya, termasuk lunas. Waktu itu keadilan mendapat 800,000 undi real votes ya, yang dapat pada keadilan. Anwar dalam penjara tahun 2004, kemuncak kemasyhuran Daulah Badawi. Itulah kemenangan paling cemerlang dalam sejarah UMNO menyertai pilihan raya. Hatta 22 tahun Dr. Mahathir memimpin parti dan masuk pilihan raya, tak boleh menandingi rekod Pak Lah ketika memimpin UMNO masuk pilihan raya. Bagi setiap 10 kerusi parlimen, 9 Barisan Nasional, 1 saja pembangkang. Ketika itulah prestasi Parti Keadilan cuma menang 1 kerusi parlimen, iaitu Permatang Pauh, 500 undi, menang 3 kali.
sekali menang peti undi, 2 kali lawan di mahkamah. Kerana Imam Firdaus Ismail, Imam Masjid Negara yang mewakili Barisan Nasional, lawan kes mahkamah. Wan Azizah kekal menang. Anwar dalam penjara. Sebab pilihan raya 2004 itu dibuat, Anwar masih dalam penjara. Bulan 11 Anwar keluar daripada penjara, berubat tulang belakang di Jerman, balik repair, lepas repair tulang belakang, duduk bersama PAS dan DAP, susun kuatan parti, mari pilihan raya 2008. Dan kita dapat keseluruhannya 31 kursi parlimen, 43 kursi Dewan Negeri, dan bersama dengan Pakatan memerintah 45 negeri. Faktor Anwar itu sangat jelas. Kalau dia di dalam penjara, parti jadi lemah dalam konteks keadilan. Tapi kalau dia luar penjara, parti makin kuat. Sebab itulah dia bebas penjara 2004, dia tak liwat orang. 2005 dia tak liwat orang. 2006 dia tak liwat orang. 2007 dia tak liwat orang. 2008 bulan Mac dia pimpin pilihan raya, menang besar. Tiba-tiba bulan Jun dia liwat orang. Dia jadi gitu. Ya. 24 hari bulan mangsa liwat jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri hebahkan. Saiful jumpa saya, tangannya menggigil. Saya tanya kenapa? Saya diliwat oleh Anwar. Bila dilewat? 26 hari bulan. Sebab itu kita mahu Perdana Menteri datang ke mahkamah. Isterinya Rosmah datang ke mahkamah. Dia tak nak datang. Tapi ketika sesi interview, dia datang mahkamah. Dia datang hari Jumaat 2.40 petang lepas main Maat. Dia datang dengan baju Melayu, dengan Rosmah, dengan bodyguard. Dia terpaksa berdepan dengan Anwar Ibrahim, Kapal Singh, Param and Shankara Nair. Setting pula tu, puak ni kena duduk di kerusi tinggi. Datuk Najib di bawah seorang dia. Dia kata boleh masuk bodyguard tak? Tak ada. Kapal kata you alone Mr. Prime Minister. Tu baru interview, belum dalam kandang saksi lagi. Boleh saya bawa Rosmah sama? No, you seorang. Rosmah lepas ni kita nak interview dia pula. So dua sekarang. Kita Mr. Prime Minister, you tahu kan, kata kapal, bahawa anda datang ke sini untuk kita interview, untuk membolehkan kita panggil anda sebagai saksi. Tak. Saya tak terlibat. Saya tak terlibat. I'm not relevant at all. I know nothing about the case. Saya tak terlibat dan saya tak mau pergi. Kapal Singh kata, Mr. Prime Minister, dengar dulu saya nak cakap. Kenapa anda perlu datang hari ini dan kenapa perlu jawab interview kami? Jangan kata tak terlibat lagi. Tak, saya tak nak terlibat. Tunggu dulu, let me finish. Tak, saya tak mau terlibat. Hakim pun kata saya boleh datang, tapi saya boleh tak cakap. Dia begitu. Tak tu je Perdana Menterinya. Belum soal apa lagi. Belum lagi. Ya, baik kamu keluar. Sekarang Rosmah pula masuk. Rosmah. Kapal Singh, Anwar, Param, Shankara. Rosmah. Saudara ya. Lepas tu Musa Hassan. Dia hebat masa jadi ketua polis negara je. Lepas dah tak ada dah kuatan itu, dia masuk tengok Anwar ada. Dia keluar terus. Dia keluar. Perintah mahkamah suruh kamu datang. Kamu ketua polis negara. Waktu kamu jadi ketua polis, kamu hebat kan? Kamu hebat kan? Sekarang, datang sini. Tengok, keluar. Begitu juga pegawai polis nama Rodwan. Begitulah. Sekarang, masuk. Ya. Baik. Saya terpaksa sebut perkara ini kerana sekarang sudah masuk fasa bela diri. 16 bulan sambung. Saudara yang ikuti dalam media alternatif pun tahu. Ya. Kejadian 26 hari bulan. Report polis 28 Jun. Doktor periksa 28 Jun. Sampel swab siap 26 Jun. Saudara pun tahu. Kena jumpa PM 24. Report doktor dan polis 28. Kejadian 26, sampel siap 26. Belum report polis, sampel dah siap. Saudara pun tahu. Sampel disimpan oleh Judy Pereira, pegawai penyiasan. Ditanya oleh Kapal Singh, di mana kamu simpan sampel ini? Dalam drawer bilik saya. Bukankah kamu tahu bahawa garis panduan sampel kes jenayah mengikut panduan Ketua Polis Negara, Inspector General of Police Standard Procedure ini, kamu mesti simpan dalam freezer? Saya tahu. Kenapa simpan dalam drawer? Freezer store polis sudah penuh. Itu jawapan dalam mahkamah. Kemudian dibawa kepada pakar kimia
yang kemudian pakar-pakar kita cuba patahkan. Saudara, kita tahu judgement sudah bertulis. Kita tahu dia akan hantar juga, ya, Saudara Anwar. Itu kita tahu. Tak ada orang beza pendapat pun bab itu dalam mahkamah yang ada sekarang. Baru kes pendakwa, hakim semua perlu sebut bahawa setelah mendengar keterangan pendakwa, saya dapati ada kes prima facie untuk Anwar menjawab pertuduhan. Saya perintahkan Saudara Anwar untuk bela diri. Itu biasa. Ini tak, teks ditambah lagi. Setelah mendengar kes, saya dapati Saiful adalah saksi yang benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Anwar kata, yang Arif Hakim, kamu belum dengar keterangan saya. Macam mana kata dia benar semua? Daripada mula kes ini, sahabat saya Saudara Hasan Karim adalah seorang peguam kes jenayah. Baru ni anak guamnya adalah seorang yang dituduh merogol. Kes jenayah seksual, dituduh merogol. Pada hari sebelum pembicaraan, dia telah pun dibekalkan laporan polis, keterangan saksi, senarai saksi, laporan kimia, laporan perubatan. Dengan menggunakan semua dokumen ini, dia boleh buat persiapan untuk membela anak guamnya. Hasan Karim tanya dengan hakim yang arif, bukankah kes ini juga sama dengan kes Anwar Ibrahim? Dan dokumen inilah yang Anwar nak. Hakim kata, itu lain, di mahkamah saya. Dalam kes Anwar, laporan polis Saiful kita tak dapat, senarai saksi kita tak dapat, keterangan saksi kita tak dapat, laporan doktor kita tak dapat, laporan kimia kita tak dapat. Bila kita tak dapat, kita minta dengan hakim, hakim tolak. Kita rayu mahkamah rayuan, dia tolak. Kita rayu mahkamah persekutuan, dia tolak. Setiap satu dokumen yang kita nak, yang sadar kes biasa, pendakwa akan bagi begitu saja. Dalam kes Anwar tak bagi langsung. Bila kita rayu, mahkamah mengambil masa, kita disalahkan sebagai berlengah, takut, cuba strategi lengahkan pembicaraan. Padahal dia campak kita dalam gelanggang, mata kita ditutup, tangan kita diikat, kaki diikat, sekarang lawan. Begitu cara dilayan sekarang. Apa pilihan yang ada? Sebab itu Anwar memilih memberi keterangan dari kandang tertuduh, bukan lagi kandang saksi. Dia dituduh pula sebagai penakut. Ini bukan pembicaraan biasa. Ini pembicaraan luar biasa. Saya cuma memberikan fakta, bukan mempertahankan sewenang-wenangnya. Saudara boleh fikirkan sendiri, tengok keadaan ini. Sebab itulah dalam suasana sekarang, kita selesaikan agenda kita. Selepas pakar-pakar DNA dan pakar forensik yang kita ambil memberi keterangan pada 16 bulan dan bersambung sehingga 26, satu saja cara hakim untuk hantar Anwar ke penjara, iaitu despite of, walaupun keterangan pakar DNA itu mematahkan hujah pendakwa, tetapi keterangan Saiful adalah benar. Saya memilih untuk percaya Saiful bercakap benar. Dengan ini Anwar dijatuhkan hukuman bersalah. Itu saja yang dia nak. Sebab itu kita nak Perdana Menteri datang sendiri. Setakat ini dia belum minta mahkamah ketepikan Sapina ke atas dia. Walaupun bukanlah satu strategi yang baik di kalangan kita yang jadi peguam tahu dia boleh menjadi hostile witness kepada Anwar. Tapi kita tak ada pilihan, kita buat tawanan ini. Yang lain, saya tak fikir keadaan berlaku seperti 1999-2004. Kita lebih bersedia kali ini dalam konteks persiapan parti menjelang pilihan raya. Saya hargai pandangan rakan-rakan. Semoga kita bersama lagi kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabi. Sila Datuk. Ada beberapa soalan tadi. Yang pertama, saya tak ikut susunan ya. Jadi saudara berkata, saudara Wanji kata kalau bertanding tak boleh pusing. Teori ni saya rasa tak betul. Bertanding boleh pusing. Kalau saudara boleh derma, kita boleh sewa jet eksekutif dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tok Guru pusing seluruh Malaysia walaupun mereka bertanding, tak ada masalah. Kecuali Datuk Seri masuk jail, kita tak boleh buat pusing lah. Kita berharap sebelum pilihan raya ni Datuk Seri masih di luar penjara. Kalau dia masuk penjara juga, kita pusing melalui Facebook kita, supaya kita ada kemenangan dalam raya. Liu Bei dengan Komeng tadi ataupun Cuka Liang ni, Liu Bei ni dia 3 beradik, dia menang.
Cuma dia tak boleh kalahkan Chow Chow. Chow Chow adalah Perdana Menteri, ada 3 kerajaan pada waktu itu ya. Dan Chu Ke-liang adalah pakar strategi yang menasihatkan Liu Bei ya. Dan satu lagi kelemahan Liu Bei, dia tak ada kota. Dia berperang, dia pinjam kota orang. Jadi ini masalah ya. Jadi kita kena ada kota. Kelantan adalah kota kita. Dan kita daripada Kelantan kita boleh kembangkan. Kedah sudah jadi kota kita, Pulau Pinang sudah jadi kota kita, Selangor sudah jadi kota kita. Sekarang Putrajaya nak kita jadikan kota kita. Jadi Chu Ke-liang, saudara semua adalah Chu Ke-liang ya. Chu Ke-liang ke orang muda. Dia seorang anak muda tetapi bijaksana. Kubur Liu Bei saya dah pergi di Sichuan ya. Jadi Wan Ji boleh berguru dengan saya ya tentang Three Kingdom ya. Baik, saya setuju dengan pendapat saudara Wan Ji tadi, supaya kita gunakan kaedah yang digunakan oleh Nabi SAW kepada Surakah ya. Surakah dijanjikan kota, dijanjikan mahkota Raja Iran kalau sekiranya Nabi SAW dilepaskan. Mungkin kita boleh lebarkan konsep ini ya. Saudara suami pada Salwadi tadi, saudara Syauqi nak pergi ke terminal minyak pakai kayak tadi, saya rasa lambat dah sampai tu. Mungkin lepas pilihan raya baru sampai. Pasal kami pergi dulu pakai bot Jabatan Laut 4 jam, bot laju. Bot nelayan 12 jam. Jadi kalau pakai kayak mungkin 2 bulan ataupun 3 bulan, lambat sangat ya. Jadi saya setuju lebih kurang konsep anak muda nak menghadapi cabaran seperti itu. Tetapi kenderaan tu saya rasa kita kena upgrade sikit ya. Ambil yang laju sikit, yang boleh bawa bekalan banyak sikit. Dan kita boleh tolong bantu ya, apa-apa perkara yang saudara nakkan tadi. Asal selamat lah. Kalau pergi mati pun nanti kita kena blame oleh kerajaan, oleh utusan Malaysia. Dia akan kata kerajaan Kelantan telah bunuh rakyat dia sendiri ya. Jadi kita kena atur dengan baik. Tetapi semangat tadi saya nak ya. Semangat untuk menghadapi cabaran supaya tuntutan kita berjaya. Tak semesti kita pergi ke sana. Saya ada satu cadangan alternatif. Saya nak 5 hari, 5 orang tiap hari berhimpun di KLCC. Bawa satu banner. Di bawah undang-undang Malaysia, perhimpunan lebih 5 orang salah. Perhimpunan 4 orang setengah okey. Jadi 4 orang saja saya nak ya. Jadi kita nak 4 orang anak muda bawa satu banner tuntutan minyak di KLCC tiap hari selama berapa hari. Kalau 1 bulan 5 kali 30 baru 150 orang. Kalau 3 bulan baru bermakna 450 orang. Takkanlah anak muda Kelantan 450 orang Jemin Hassan tak boleh cari. Apa punya Facebook ni? Facebook follower saya ada 5,000 campur 3,000, 8,000. Saya nak 500 orang saja. Jadi tolong daftar dalam Facebook saya malam ini. Siapa nak volunteer 500 orang untuk bawa banner tuntutan royalty petroleum kita di KLCC sebelum kita pergi ke terminal di tengah laut sana lah ya, di Cakrawala. Soalan berkenaan dengan isu ekonomi tadi, bagaimana kita boleh menurunkan harga barang, saya sangat hargai soalan ini. Saya nak berkongsi dengan saudara, dia bukan satu perkara ajaib. Selama ini kita ditipu oleh kerajaan Malaysia. Kononnya harga barang naik, kerana itu mereka naikkan harga barang dan tidak ada cara lain kecuali subsidi. Ini adalah satu teori penipuan yang sebenarnya yang mengaut keuntungan dalam sistem layering yang kita ada sekarang, sistem lapisan pengedar dengan pengedar tunggal yang dilantik oleh kerajaan dengan kuasa EP tadi, ialah mengkayakan kumpulan ini. Saya ambil contoh harga gandum. Harga gandum sebenarnya lebih kurang 80 sen hingga RM1 10 sen mengikut turun naik harga di pasaran dunia. Dan gandum kita dijual RM1.30 dengan subsidi 75 sen. 75 sen subsidi. Harga gandum pasaran dunia RM1.10 tadi dijual dengan harga RM1.30 sen. Bermakna syarikat itu telah mengaut keuntungan atas angin. Kerana harga gandum hanya RM1.10.
tambah subsidi 75 sen tadi, patutnya boleh dijual di bawah harga RM1, tetapi dijual dengan harga RM1.30. Bagaimana kita boleh menawarkan harga murah? Sekarang dalam proses, insya-Allah kita telah lantik SCDC untuk mengendalikan gerakan ini, dan bukan untuk Kelantan saja, untuk seluruh negara, bagi 3 barang, iaitu susu untuk kanak-kanak, gandum dan juga gula. Dan jika diizinkan ada permit oleh kerajaan, kita ingin mengimport 500,000 tan metrik beras 1 tahun, yang kita yakin boleh jual dengan harga murah. Baik, kita ambil yang pertama ialah tentang beras. Beras monopoli Bernas. Saudara yang kalau duduk di Kelantan, saudara boleh lihat beras yang dijual oleh Bernas grade B yang disubsidi oleh kerajaan, harga dia lebih mahal daripada harga yang kita beli di sempadan secara kita panggil seluduk. Ya. Harga beras grade B daripada Thailand yang tak ada subsidi lebih murah daripada beras yang diimport oleh Bernas dengan subsidi. Apa maksud? Maksudnya kalau tak ada Bernas, kita boleh beli beras direct daripada Thailand, harga dia lebih murah dan kerajaan tak perlu keluar wang untuk subsidi. Kenapa diberi juga pada Bernas? Kerana nak mengaut kekayaan, keuntungan, dan saya yakin ini adalah direct kepada tabung pilihan raya UMNO. Ya. Saya nak katakan begitu pada malam ini. Kerana kenapa tidak dipecahkan monopoli ini? Kita menggunakan 2.3 juta metrik tan beras 1 tahun. Saya telah tulis surat pada Perdana Menteri 1 Ramadan. Saya minta 500 metrik tan sahaja untuk percubaan, bagi membuktikan tanpa subsidi kerajaan kita masih boleh menjual beras yang premium, yang grade baik dengan harga lebih murah daripada apa ni jual dalam pasaran pada hari ini, termasuk gandum, termasuk gula, termasuk susu untuk kanak-kanak. Susu untuk kanak-kanak, kalau saudara baca kotak dia tu, saudara akan lihat kandungan dia selain pada susu ialah gula, yang digunakan kerana gula lebih murah daripada laktosa. Dan ada debu soya bean powder, yang soya bean juga adalah mengandungi protein, tetapi protein sayuran tak sama dengan protein yang keluar daripada haiwan. Tetapi untuk murah, maka dicampur dengan soya bean powder. Susu yang kita nak jualkan ini 100% pure milk, yang tak ada konten gula dan soya bean tadi, dengan harga masih lebih murah. Apa rahsia dia? Rahsianya adalah fair trade dan delayering. Tidak adanya lapisan-lapisan monopoli, dan ada mendapatkan sumber-sumber daripada pasaran bebas seluruh dunia. Tidak terikat dengan monopoli-monopoli. Kalau kita katakan gula, Robert Koch walaupun dia dah lepaskan di Malaysia, tetapi di peringkat dunia dia masih kontrol bekalan gula dunia. Tetapi dengan cara kita boleh dapatkan sumber yang tidak dikawal oleh monopoli-monopoli ini, dan kita boleh dapatkan harga yang lebih murah. Jadi kita nak buat program ini, pertama nak tolong rakyat, kedua kita nak buktikan Pakatan Rakyat mampu. Kalau kita memerintah Malaysia, kita mampu turunkan harga barang dan menjimatkan wang subsidi kerajaan. Kerana sebahagian barang ini kita boleh jual dengan harga murah tanpa subsidi. Jadi syarat dia, bila kita lancarkan program ini, kita mesti dapat kepercayaan rakyat untuk menang. Saudara juga bertanya tentang ulasan-ulasan ekonomi oleh tokoh-tokoh blogger PAS. Dalam konteks ini saya pun mohon maaf ya, saya tak ada kesempatan untuk tulis, walaupun hati ataupun perasaan saya sangat berminat untuk tulis isu-isu ekonomi ini. Lebih-lebih lagi sekarang ya, keadaan ekonomi negara kita adalah lebih meruncing. Baru ini saya telah mewakili Tok Guru hadir dalam mesyuarat Majlis Kewangan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dihadiri oleh semua menteri besar, oleh semua KSU, kementerian-kementerian. Dibentangkan tentang trend hutang negara sejak tahun 1996 sampai 2011 yang terakhir, di mana trendnya adalah menaik sepanjang tahun. Sudah mencecah tahun 2011 paling tinggi 54.4% daripada keluaran dalam negara kasar.
Limitnya adalah 55%. Tahun ini kita berhutang 95 bilion. 50 bilion lebih adalah hutang untuk bayar hutang. Gali tanah untuk timbus lubang yang baru gali semalam. Ya, kita bayar hutang untuk bayar hutang. Jadi saya tanya Perdana Menteri amat berhormat, bolehkah saya tahu dari segi Kementerian Keuangan unjuran bilakah akan sampai 55% tadi? Kerana tahun ini kita dah 50.4%. 54.4%. Tak dijawab soalan saya tanya kali yang kedua, dijawab oleh Menteri Besar Pahang. Menteri Besar Pahang kata, Husam, hutang ni bagus. Kalau orang kita dapat hutang, bermakna orang percaya dengan kita. Jadi saya tak kisah naik 100% pun saya tak kisah. 100% daripada KDNK pun saya boleh terima. Tak ada masalah. Apa yang susah sangat? Saya ucap tahniah lah pada kerajaan, dapat berhutang banyak. Jadi dan pegawai-pegawai gelak bukan kerana hujah dia tu betul, gelak kerana hujah tu tak betul. Ya. Jadi saya kata, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini bukan pentas lawak jenaka. Kita datang di sini pada hari ini dengan tanggungjawab yang besar bagi menyelamatkan negara kita. Bukan medan untuk kita suruh orang terima. Jadi saya sekali lagi tanya, bilakah akan sampai 55% itu? Sampai sudah dalam syarat tersebut tidak dijawab. Bermakna hutang negara kita sudah di luar kawalan lagi. Kita berhutang untuk pembaziran. Tadi disebut networking PDRM. PDRM dia dapat, Sapura mendapat kontrak untuk membekalkan program ICT kepada kerajaan meliputi PDRM tanpa tender, tanpa terbuka, sulit, confidential, 4.5 juta. 4.5 bilion. 4.5 bilion satu tender, satu kontrak. Di mana minggu pertama selepas kontrak ditandatangan, kerajaan bayar bayaran pertama sebelum kerja apa buat lagi 95 juta. Terus Sapura beli jet eksekutif untuk pengurusi dia. Minggu yang pertama. Baru ni jet eksekutif tu digunakan untuk pergi umrah. Saya pergi umrah naik mas. Sampai di sana yang berhormat tak jumpa dengan Datuk Syed Hamidi. Tak jumpa. Dia naik jet eksekutif Airot. Jet eksekutif Airot adalah salah sebuah syarikat yang terlibat dengan kontrak maintenance kapal perang T2M, membekalkan jet eksekutif kepada Menteri Pertahanan. Saya tak tahu ini boleh ataupun tidak ya. Kemudian pengurusi Sapura naik jet eksekutif yang dibeli hasil daripada projek tadi 4.5 bilion. Bila program ini siap, PDRM kata tak nak, dia nak guna duit, dia nak guna program dia sendiri. Dia lantik APCO apa? APCO. Dia guna program APCO 1 bilion peruntukan tambahan. Jadi bayangkan. Jadi tapi masa tak sempat untuk saya ulas isu-isu ini, tetapi kita boleh berkongsi dalam majlis seperti ini pada hari ini. Kemudian mengenai dengan KJ hebat, ketua pemuda PAS tak hebat. Saya masih lagi tak faham apa yang hebat KJ ni. Yang hebat sangat KJ baru ni masa perhimpunan bersih dia bawa bangla 200 orang. Jadi saya tak tahu adakah itu satu kehebatan ya. Dia lebih malang lagi. Dia bukan kesian jugalah dengan KJ ya. Dia menang pilihan raya Parlimen Rembang. Dia ketua pemuda UMNO, parti komponen terpenting Barisan Nasional. Pemimpin MIC Pala Nivel, dia kalah pilihan raya. Tapi dia boleh dilantik sebagai menteri penuh. Kota MIC dah lebih. Ketua pemuda UMNO sendiri tak terlantik. Jadi saya pun tak faham macam mana hebat KJ ni ya. Jadi saya harap pandangan saudara tu boleh di retune semula. Dan hari ini saya sangat gembira, pertama kali saya nampak Aduka Taruna secara live ya. Dulu saya tak tahu macam mana Aduka Taruna ni. Wan Ji tu selalu nampak ya. Jimin Hassan ni nampak tapi rambut makin panjang ya. Saya gembira berjumpa dengan anda semua.
kita hari ini berhimpun untuk berkongsi maklumat dan aspirasi untuk mengatur langkah bagi PRU ke-13 yang kian hampir, supaya cita-cita rakyat Malaysia majoriti untuk negara ini ditadbir oleh pemimpin yang bersih dengan program-program yang membantu rakyat jelata, pada masa yang sama menjunjung keluhuran undang-undang, dan dengan itu membawa keamanan kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat kita capai pada peringkat negeri Kelantan, pada peringkat parlimen seluruh Kelantan, pada peringkat negara kita. Dan saudara bawalah misi ini dan kita akan raikan kemenangan ini pada hari-hari selepas PRU ke-13 insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Husam, Berhormat Saifuddin, dan terima kasih khusus pada semua Facebookers dan bloggers yang telah menjayakan majlis ini, dan yang paling penting berani untuk bersama-sama kita pada malam ini. Dan saya dengan ini mengakhiri majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pada pengacara majlis.